Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebelum kita teruskan majlis, suka saya ingin memperingat kita semua, kita masih lagi berada dalam musim COVID-19. Mungkin pihak surau mengharapkan kita supaya menjaga SOP yang ditetapkan oleh MKN. Kadang-kadang kita ada rakaman, kalau boleh kita sedikit jarakkan lah. Kalau boleh, bukan apa sebenarnya, bukan apa, takut jadi isu. Macam kami okey, kami boleh balik-balik saya tuan-tuan 1000 seorang dah. Kami boleh belah sedikit penjarakan biar nampak nanti kan kita ada rakaman dan sebagainya. Benda sekarang ni dunia viral lagu tu lah. Viral ni dia boleh macam-macam boleh berlaku. So kita beringatlah, sama-sama kita beringat. Kita ikut peraturan-peraturan dan sebagainya, insya-Allah. Semoga majlis kita berjalan dengan lancar. InsyaAllah, insyaAllah. Boleh ke depan lagi. Adik-adik mana? Adik-adik ramai-ramai tadi. Adik-adik mai ke depan saya kita selawat. Mai duduk depan-depan. Adik-adik, ni laki-laki ataupun mai yang kecil-kecil tu. Mai duduk depan ramai-ramai. Okey, semangat insyaAllah. Baik. Kita kayu duduk. No, kayu duduk. Mai dia duduk. No. Okey, insyaAllah. Okey.
Jadi sebelum itu insya-Allah tadarakumullah, ucapan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang ya Allah berikan kita pada pagi ini, pada hari ini, hari yang mulia 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Dan terima kasih juga kepada seluruh ahli jawatankuasa Surau Kasanggun, barisan AJK, barisan imam-imam dan juga pegawai surau, dan juga para jemaah yang difahamkan Ustaz juga hari ini ada jemaah yang daripada Kasanggun sendiri dan mungkin ada jemaah daripada luar juga, daripada kampung sebelah dan sebagainya, untuk mengimarahkan program kita pada pagi ini insya-Allah bersempena dengan sambutan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, pada pagi ini seperti mana kita rancang, tajuk pun dah ada dan gambar panel pun dah ada, cuma ada 3 orang sepatutnya. InsyaAllah kita menunggu seorang lagi insyaAllah. Jadi sambil kita menunggu Al-Fadhil Ustaz Syafi, jadi kita teruskan dengan forum kita. Kebetulan Ustaz Fawaz pun dia ada urusan untuk dia selesaikan secepatnya insya-Allah. Jadi kita forum kita tak perlu lama tuan. Lama-lama dia dalam kajian forum ke kuliah ke 40 minit tak? 40 minit ah. 40 minit ah. Lebih tu kira ustaz tu kira perasan tu. Kira syok sendiri. 40 minit tu audio dia boleh. Okey, alhamdulillah boleh tumpu lagi. Lepas 40 minit tu ustaz tu kira faham-faham lah tu kan. Jadi insya-Allah kita akan cuba selesaikan dengan secepatnya insya-Allah, ringkas dan padat. Okey, yang mana pada kali ini kita menampilkan 2 panelis kita yang saya rasa tak perlu lagi kita memperkenalkan siapakah mereka. Sudah terkenal di Siantero kah? Siantero. Bingung lagu itulah bukan takat di Pulau Pinang, perangkat Malaysia, di channel YouTube dan sebagainya, Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya, macam-macam, TikTok. Ini orang kuat TikTok. Tak? Ada. Saja. Subhanallah. Dan kita manfaatkan apa sahaja ruang rawah kita ada insya-Allah. Hari ini kita ada dari MI, daripada MIPP Majlis Ilmu, dan juga dari media kuliah yang membuat rakaman dan juga lintas langsung pada hari ini. Subhanallah, langsung tidak Faiz kalah halal kan. Subhanallah, lintas langsung. Jadi hari ini kita bagi ruang secukupnya. Hari ini tajuk forum kita adalah Rindu Padamu Ya Rasulullah. Konsep kita open mind, tidak ada soalan, tidak ada pertanyaan. Kita bagi mic kat ustaz, kita bagi masa, ustaz tuntaskan dalam masa tersebut bagi kau punya ustaz, insya-Allah. Jadi kita ada 2 orang panel tuan-tuan. Panel pertama akan menyelesaikan tugas mereka selama 30 minit, baik, dan panel kedua akan menyelesaikan tugasan juga dalam 30 minit. InsyaAllah kita selesaikan lebih kurang dalam 1 jam insyaAllah. Mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini, dan kita nak mengimarahkan surau kita ni orang kita masih, orang kata baru masih proses honeymoon, baru menikah. Baru menikah betul ya? Baru menikah ni kan, honeymoon lagi. Jadi kita nak naikkan nama surau kita, kita nak imarahkan surau kita, dan terima kasih kepada ahli jawatankuasa yang kita boleh fikir cara lagu mana nak bagi hari ini boleh berjalan dengan seperti biasa, sebab dengan lancar dan sebagainya. So kita pilih program duha, program duha. Makanya kita bersyukur sangat-sangat dengan program ini kita dapat menjemput Al-Fadhil Ustaz Fawaz Muhammad Jan. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang ni. Jenuh, orang kata jenuh bersilat. Subhanallah. Mari kita bersyukur, kita kena berterima kasih kepada mereka yang telah berkutuk lumus dan sebagainya insya-Allah, yang mana pada pagi ini kita hadirkan mereka bersama dengan orang Sungai Nibung, ada orang luar pun ada insya-Allah, ada orang Seberang pada saya lagi daripada Seberang, Ustaz Fawaz daripada Seberang, untuk kita imarahkan majlis kita pada insya-Allah. Baik. Jadi saya rasa kita teruskan dengan program kita. Kita mulakan dengan round yang pertama insya-Allah. Kita nak menjemput Al-Fadhil Ustaz Fawaz Makjan
Kita bagi mic kat Ustaz, open mic. Ustaz kongsikan apa sahaja ya Ustaz tentang Rasulullah. Utamakan kita ni, bagaimana kita nak, subhanallah, nak menghadirkan kerinduan kepada Nabi SAW. Dengan adanya rindu tersebut, maka kita akan mudah untuk ikut sunnah Nabi SAW, mudah beribadah dan sebagainya ikut Nabi SAW. Rindu serindu-rindunya kan. Dulu ada kan satu lagu kan, kumpulan apa Ustaz? Kumpulan Spoon. Oh kan, tak ingat lagu tu? Rindu, boy, rindu serindu-rindunya. Sambung. Oh, dia kan boleh Hindustan boleh sambung Ustaz. Oh, dia tak tahu nak jiwa okay. Tapi itu rindu kepada manusia. Yang kadang-kadang rindu manusia ni tidak ada jawapan jelas, ya. Tidak ada misi-visinya rindu pada manusia. Sekadar rindu sendiri-rindunya, tetapi rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan rindu biasa, rindu yang luar biasa. Cinta kita kepada Nabi dibalas dengan cinta yang luar biasa, bukan cinta biasa. Dan mudah-mudahan ini berterusan hingga kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Yang pertama, kita menjemput dengan segala hormat Fadil Ustaz Fawaz Muhammad Jan untuk perkongsian slot yang pertama selama 30 minit. Dipersilakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Suratul Anfal ayat 33. Dan Allah sama sekali tidak akan mengazabkan mereka selama mana kamu wahai Muhammad bersama dengan mereka. Dan Allah tidak akan mengazabkan mereka selama mana mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ucap kepada Al-Fadhil, sahabat saya, guru saya, Fadhil Ustaz Suhaizi, yang bersama dengan kita pada hari ini kan. Awal-awal dia dah muqaddimah musakkan dah, nampak gaya kan. Suara saya agak sedap. Habib Syekh Penang. Terima kasih Fadhil Ustaz Faizi, khususnya barisan kepimpinan Surau Kasa Anggun, khususnya muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah serta adik-adik dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Ta'ala himpunkan kita untuk sama-sama berada dalam satu program, satu majlis, satu di antara hilaqul zikri, satu di antara taman daripada taman-taman syurga, yang mudah-mudahan bunyi apa? Memang bunyi. Oh, okay. Ya? Oh, dia flash. Oh. Amboi, melampau daripada ni. Tak apalah. Mudah-mudahan pertemuan kita, perhimpunan kita ada faedah dan manfaat, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum saya nak mulakan perbincangan pada pagi ini, boleh tak saya minta izin ibu-ibu yang ada sebelah sana, boleh tak mari depan sikit, bagi supaya ada sedikit penjarakan. Mai duduk depan sikit tak apa kan. Lagi orang hak mari nanti boleh duduk dengar atas ada 3,000 lagi nak mai ni. Jadi mari jauh depan sikit tak apa. Duduk depan sikit. Dua depan ni bukan apa, senang nak kata lagi. Baik. Melawak ya. Okey. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita tengok dalam Malaysia pada hari ini secara umumnya, kalau kita perhati hari ini, kalau kita perhati dalam dunia secara umumnya, kita perhati dalam Malaysia secara khususnya, dan kalau kita tengok di belah kita ni, belah pulau secara lebih khusus lagi, ataupun di Pulau Pinang ni lah secara lebih khusus lagi, Allah Ta'ala sedang balakan kita dengan satu bala yang sangat-sangat besar hari ni. Umat Islam hari ni diuji ataupun dibala oleh Allah dengan satu bala yang sangat besar. Cuma yang sedihnya, umat Islam hari ni
tak sedar kata ini bala, dia tak perasan kata ni bala. Umat Islam hari ni bila sebut kata gempa bumi, dia nampak ni bala. Tanah runtuh, bala. Anak luar nikah ramai, ni bala. Musim bas ekspres jatuh gaung, ni bala. Musibah Tuhan bagi. Saham jatuh, ni bala. Ni minta maaf sebut ni sekarang kan kita dalam Malaysia duk kalut isu Covid, ni bala. Isu politik pun serabut lah, itu bala. Masyarakat kita semua nampak apa yang saya sebut tadi semua tu bala. Betul ya Ustaz? Betul. Kita tak nafi. Itu satu ujian daripada Allah, musibah daripada Tuhan, bala lah. Boleh faham tu no? Tapi ada satu bala, orang Islam hari ni tak perasan. Kata ni bala. Amboi koi sakan dia flash. Tak apa. Teruslah. Rupanya hari ni ada satu lagi bala yang menimpa orang Islam hari ni, tapi orang Islam tak sedar kata ni bala. Dan rupa-rupanya, ni bahasa mudah nah. Bala yang saya maksudkan ni, bala yang saya nak sebut pada hari ni, rupanya bala ni lah yang tarik bala-bala lain semua mari kena gaduh ada kita. Rupanya punca daripada bala yang pertama ni lah, bala-bala lain semua kena kat kita hari ni. Hak tanah runtuh ke, gempa bumi ke, Covid ke, apa sekalipun. Rupanya punca segala bala ni, dia datang daripada bala nombor satu ni. Tapi orang Islam tak sedar bala yang nombor satu ni. Bala apa Ustaz? Umat Islam hari ni mula lupa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tu ya. Umat Islam hari ni mula lupa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Rupanya lupanya kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam menyebabkan bala-bala lain semua mari jumpa kita. Dalil ambil mana Ustaz? Dalil dalam ayat yang saya baca mukadimah tadi, surah Al-Anfal ayat 33. Allah Taala sebut, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah tidak akan mengazabkan mereka selama mana kamu Muhammad ada bersama dengan mereka. Nabi ada bersama, bala tak turun. Nabi duduk sekali, bala tak turun. Nabi tak ada, bala turun. Awak yang senyap nampak kaya? Tak, sungguh. Rupanya punca dia kat situ. Clear Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala takkan bala mereka selama mana kamu, wahai Muhammad, bersama dengan mereka. Sebab itu kalau ayah perasan ni, saya cerita secara umum je dulu. No? Sekejap pun kita masuk tajuk rindu, sayang, cinta pada Rasulullah. Kita nak balik kepada pokok dia. Sebab itu kalau kita perasan, Nabi SAW hidup atas muka bumi 63 tahun. 63. 53 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ni semua orang tahu. Perkiraan ni semua mudahlah boleh kira. Baginda duduk di kota Mekah 53 tahun. 39 ataupun 40 tahun yang mula belum dilantik menjadi Rasul. Nabi duduk dalam masyarakat Mekah. Selepas umur 40 sampai 53 dilantik dia menjadi Rasul. Semua orang tahu belakang. 53 tahun. Ahlan wa sahlan. Hero Hindustan sampailah. Ahlan. Sila. Sila. Baik, balik pada tajuk. Nabi SAW duduk di kota Mekah 53 tahun, di Madinah 10 tahun. Sahabat-sahabat yang ada di sini, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian perasan, di Mekah ni apa yang tak ada? Apa kalau istilah dia bagi kebejatan? Apa maksiat yang tak ada di kota Mekah? Apa kerosakan yang tak ada di kota Mekah? Kebaikannya ada, tapi apa kerosakan yang tak ada? Semua ada. Bunuh anak ada di Mekah. Judi ada. Riba berleluasa. Bunuh orang biasa. Kan duk perang lalu. Kemudian dengan tu, bukan takat tu Ustaz, syirik kepada Allah, penyembahan berhala. Bukan takat satu berhala, 360 berhala. Pasal kita lah tokong. Tokong ada 360. Ada yang buat pada emas, ada buat pada perak, ada buat pada tembaga, ada buat pada kayu. Tokong saja-saja. Bukan takat di luar Kaabah, dalam Kaabah apa dah. Tapi bala tak turun. Nah dah, kota Mekah tetap jadi kota yang makmur, dikunjungi setiap masa. Awak yang senyap nampak kaya? Sungguh. Orang Quraisy tu pula, walaupun jadi pemimpin di kota Mekah, mereka juga ada musuh buat benda, tapi bala tak turun. Sebab apa? Salah satu daripada asbab dia, baginda SAW ada di situ. Selesai. Hijrah ke Madinah ni nak ringkas-ringkas je, pasal kita nak ambil poin belakang ni. Hijrah ke kota Madinah, 10 tahun baginda ada di Madinah. Madinah kan dulu nama dia Yathrib.
Semua orang tahu belakang Yathrib. Yathrib ni kota wabak, kota penyakit. Lepas tu kalau ayah ibu perasan, Yathrib ni dulu dia kota yang kotor. Dia tempat kotor. Sebab itu siapa masuk kota Yathrib ni, boleh kata majoriti semua sakit. Siapa masuk sakit? Siapa masuk sakit? Itu yang kalau kita pandai, kalau kita boleh cantum sikit puzzle. Perasan tak dulu ayah Nabi SAW? Kan ayah Nabi SAW buat tu baginda belum lahir lagi ni. Ayah Nabi ke pergi Syam ni ke, balik daripada Syam singgah di mana? Singgah di Yathrib tu lah. Jatuh sakit, meninggal. Sebab kota Yathrib memang macam tu. Dia kota wabak, dia kota yang ada penyakit. Tapi orang Yathrib duduk di situ, orang lama kat situ, dia mangli lah, dia biasa lah. Macam kita lah, hari pertama duduk tepi tu, rumah kita tepi tong sampah. Hari pertama, jam tak dia duduk lah kan. Saya duduk satu tempat, tak payah sebut lah mana, di Penang. Tempat tu terkenal dengan babi. Masa hari pertama duduk, jam, pagi bau babi, tengah hari babi, malam babi, cium baju babi, bau babi kan. Tapi lepas tahun, okey lah, dengan bau babi tu kan cantik kan. Dengan babi tak boleh elak, tapi dengan bau nampak macam mana kan, tak boleh nak elak. Dah lama dia mangli lah, biar lantak pergi ke dia lah. Dia dah jadi biasa. Orang Yathrib macam tu, lama-lama dia jadi biasa lah. Tapi orang luar yang baru sampai sakit. Ibu Nabi SAW pergi ke Madinah, pergi ke Yathrib. Waktu baginda berusia 6 tahun, ibu baginda SAW bawa baginda ke Yathrib. Semua orang tahu cerita tu, ringkas-ringkas ni. Sampai di sana, duduk 2 bulan, Nabi belajar berenang di sana, di perkampungan Bani Najjar di Yathrib tu lah. Balik mai sakit, balik mai tak ada sampai Mekah, tak sempat sampai Mekah, wafat di Abu. Waktu peristiwa hijrah, Sayyidina Bilal sakit, Sayyidina Abu Bakar sakit, Sayyidatina Fatimah sakit, sampai hijrah tu bakal ramai sakit belakang pasal udara Madinah tu. Tapi cuba tengok bila Nabi sampai. Waktu baginda SAW sampai kota Madinah, ada satu riwayat yang mengatakan waktu Nabi duduk dengan sahabat, tiba-tiba mai satu makcik tua tu, baju hitam tua. Nabi tanya para sahabat, ni saya ringkas-ringkas ni. Nabi tanya sahabat, kenal? Sahabat tu tak kenal. Nabi kata tu humma, tu penyakit kota Madinah. Allah Ta'ala jelmakan penyakit yang ada di kota Madinah menjadi makcik tu. Dan makcik tu dia kena pambat keluar daripada Madinah, dia halau keluar daripada Madinah. Makcik tu pergi satu tempat tu duk ada lagi di Arab Saudi sekarang. Memang ada, nak pergi ke mana kan tempat. Tak silap saya, tempat tu nama dia Juhfah. Tempat tu duk ada lagi di Arab Saudi. Dan orang mengatakan di kawasan tersebut air dia agak tak cantik, dia macam racun sikit. Bukan racun jenis minum mati terus ni, tak lah. Jenis air dia kotor sikit. Duk ada bela. Pasal makcik tu pergi tenggek di situ. Faham ke saya duk cerita ni? Boleh no? Bila makcik tersebut, makcik tadi keluar daripada kota Madinah, Madinah mula menjadi kota syifa, kota ubat. Sebab itu ada ulama mengatakan adab kita dengan Madinah, adab kita dengan bandar ataupun kota Madinah ni, salah satu daripada adab yang pelbagai, salah satu dia kita kalau sampai Madinah buang mas. Mas tu cabut. Kita di Mekah lalu pakai mas pasal habuk. Tapi kalau sampai Madinah buang. Kalau boleh duduk Madinah tu buat macam ni. Buat. Turun terumbas tu buat. Antara asbab dia Ustaz, supaya udara kota Madinah tu masuk dalam badan kita. Udara dia dah jadi syifa, ubat. Dan udara kota Madinah akan kekal sebagai ubat sampai kiamat. Kerana baginda SAW ada di sana. Senyap lagi sekali. Faham maksud saya tu? Jadi benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah Taala sama sekali tidak akan mengazab mereka selama mana kamu wahai Muhammad bersama dengan mereka. Baginda keluar daripada kota Mekah, orang-orang Mekah mula ditimpa bala. Antara bala paling mudah, mereka kalah dalam perang. Mereka ditimpa, tu yang jadi teruk kota Mekah lepas tu. Kota Madinah pula berkembang pesat sehingga menjadi negeri ataupun haram yang kedua. Boleh dapat poin tu? Baik, selesai. Apa yang kita nak ambil saat ni, saya buka ya. Saat lagi nak cerita kira ke Muncak, kita bagi hero kita lah. Hero kita bak ke Muncak kan? Sebab orang pulau dia lebih memahami jiwa orang pulau. Saya ni orang seberang, jadi
Buka tu boleh lah. Saya tolong buka, tolong habis Baik. Jadi apa yang kita nak ambil? Apa pengajaran yang kita boleh ambil pada ayat ni Ustaz? Apa benda yang kita boleh ambil untuk kita hari ni? Baginda SAW telah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Betul? Ni semua sedia maklum. Baginda dah wafat 1400 tahun lepas. Kita dengan baginda ni jarak jauh sangat. 1400 tahun lebih. Walaupun kita jarak dengan baginda ni terlalu jauh, tapi mana-mana individu, mana-mana orang, mana-mana keluarga, mana-mana masyarakat, mana-mana negeri, mana-mana negara, kalaulah individu, keluarga, masyarakat, negeri, negara ni mereka menghidupkan Nabi SAW. Maksud menghidupkan Nabi ni dalam arti kata menghidupkan balik ajaran Nabi SAW. Orang tu, keluarga tu, masyarakat tu, negeri tu, negara tu, insya-Allah bala tak turun kat dia. Kalau orang tu menghidupkan ajaran Nabi SAW, barakah turun, rahmat turun, sakinah turun, kebaikan turun cukup banyak pada dia. Allah Ta'ala angkat bala daripada diri dia. Sekiranya baginda, ajaran baginda ada bersama dengan dia. Kalau rumah tangga tu, hidupkan ajaran baginda dalam rumah tangga, bala diangkat daripada rumah tangga. Kalau negeri negara mengamalkan ajaran baginda, negeri negara tersebut diangkat bala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tu hari ni yang jadi serabut teruk sangat pasal apa Ustaz? Jawapan yang mudah. Sebab umat Islam hari ni meninggalkan Nabi SAW. Hari ni tajuk dia sedap. Tajuk dia rindu padamu ya Rasulullah. Kita sebut kata rindu. Poin kita nak sebut, orang tak kenal baginda, automatik dia takkan cinta baginda. Tak kenal, macam mana nak cinta? Tak kenal. Orang tanya, Datuk Nabi SAW nama apa? Dia boleh jawab, Abu Talib. Ya, betul. Datuk Nabi nama apa? Abu Talib. Oh. Sampai tak tahu. Anak Nabi SAW ada berapa orang? Tu dia tahu. Dia tahu anak Nabi ada 7. Tu pun gagah saya ada lagu. Tak ada lagu tu jam. Kita tanya anak Nabi SAW dengan Sayyidatina Khadijah berapa orang? Tak tahu. Anak Nabi SAW ada seorang yang bukan daripada Sayyidatina Khadijah. Tahu tak siapa? Tak tahu. Tak tahu? Tak tahu lah. Tak tahu dah. Bila macam tu pun, bahasa ni kasar je lah. Bila yang tu pun tak kenal, macam mana nak cinta? Tak kenal, kamu takkan cinta. Bila tak cinta, kita takkan mampu mengikut ajaran baginda. Tak? Innamal muhibbu liman yuhibba muti'un. Sesungguhnya orang yang cinta ni, dia suka ikut orang yang dicintai. Kita kalau cinta kat orang tu, apa benda orang tu semua kita nak tiru dia, kita nak ikut dia, kita nak maksud dia kita nak raih dia, nak buat apa dia buat, semua kita nak buat. Tu tanda kita cinta kat dia. Ayah dulu cinta, bini kata, abang kalau pakai baju merah, oh saya sukalah abang pakai baju merah. Lepas tu cinta lu tak kahwin ni. Duk cinta pun panggil abang sayang lah kan. Contoh-contoh kan. Dengar ayat tu ya, kita pergi mana beli baju merah pakai. Sebab apa? Kita ikut, kita cinta dah, kita ikut dah. Boleh berhenti ke? Kau senyap nampak ke? Tak kenal maka tak cinta. Bila tak cinta kita takkan ikut apa yang diajarkan. Dan bila kita tak ikut ajaran yang diajarkan, bila kita tak cinta, bila kita tak kenal, waktu baginda SAW dihina, kita takkan ada rasa sensitivity untuk mempertahankan. Tak? Kita tak rasa sensitif nak tahan. Pasal apa? Nak tahan apa? Cinta pun tak. Nak tahan apa? Kenal pun tak. Dia rasa biar-biar. Dia pun nak kata apa? Kata biar. Dia tak ada rasa apa. Tu yang bala turun kat kita macam-macam. Saya buat contoh simple. Boleh lagi Ustaz? Boleh no? Malu nak cakap Tok Guru tu mai. Boleh no? Saya buat contoh simple-simple sudah nah. Saya tak mau cari contoh yang besar-besar, kita cari contoh yang kecil-kecil sahaja. Mesej yang saya nak bagi, kalau benda kecil macam ni pun besar faedah dia untuk diri kita. Kalau benda kecil macam ni pun kecil pada pandangan kita lah. Imam Malik tak bagi, kata ajaran Islam tak ada yang kecil, semuanya besar. Tapi bagi pandangan kita, walaupun tajuk ni nampak kecil ya, tapi cuba tengok faedah dia sangat besar dalam agama kita, dalam hidup kita. Kalau yang kecil ni pun ada faedah, cuba bayar yang besar-besar. Yang mana? Saya buat contoh nikah-nikah ya. Keluarga satu,
diri sendiri satu, keluarga satu, kita nak atas satu. Simple ya, cara ringkas. Tak mau boleh tiap panjang-panjang. Kita ambil diri sendiri dulu. Ayah pernah dengar tak? Ni saya tak ambil amalan yang wajib yang berkait dengan individu. Kita kan orang Islam, kena semayang, kena puasa, kena zakat lah, haji, baca Quran, apa semua tu kira amalan-amalan besar. Hak tu faedah dia besar dah. Saya nak ambil yang kecil je. Nak bagi tahu orang yang Nabi SAW, ajaran Nabi ada dengan dia, bala diangkat. Orang yang ajaran Nabi ni dia buang, cuba tengok bala main kat dia. Contoh simple sudah. Pernah dengar tak Nabi SAW ya'kulu bi thalathi asabi'ah. Nabi SAW makan guna 3 jari. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Nabi makan guna 3 jari. 3 jari inilah. Tapi bukan semua makanan lah. Sekejap lagi duk terjemah, Nabi makan 3 jari. Semua makan kita tibai 3 jari. Dah. 3 jari ni makanan yang sesuai lah. Yang sesuai. Kita makan cucuk 3 jari. Kita makan buah 3 jari. Kita makan mi goreng, bihun goreng, kalau boleh guna 3 jari. Kalau boleh. Tapi nasi jangan duk tibai dengan 3 jari. Nasi duk buat cermat 3 jari Ustaz. Saya apa? Ikut sunnah Ustaz 3 jari. Orang lain basuh pinggan mau siap dah, kita sepinggan tak habis lagi. Itu kena jagalah. Laksa berapa jari? Laksa kalau pakai jari memang teruk. Laksa pakai camcar. Laksa bihun sup pakai camcar. Pakai sudu. Jadi tengok keadaan lah. Kan lepas makan Nabi sebut wa yal'aqu asabi'ahu qabla an yamsaha. Nabi SAW akan hisap jari sebelum membasuh. Sebelum basuh hisap jari. Benda simple lah kan. Ni saya ambil yang hukum dia sunat ni. Sunat hisap jari lepas makan ni sunat. Kecil ya. Ayah-ayah ibu-ibu perasan tak? Rupanya walaupun simple tapi faedah dia sangat besar ni, hisap jari. Saya ambil satu lah, faedah banyak, ambil satu lah. Rupanya dalam mulut manusia ni ada enzim. Siapa yang mengaji sains boleh bantu saya kalau saya salah lah. Dalam mulut manusia ni ada enzim. Nama dia amylase. Yang mana enzim ni tugas dia menghancurkan makanan. Kita makan, gigi popok bagi hancur, kemudian enzim tu dirembeskan, dikeluarkan. Dia akan menghancurkan makanan. Betul? Rupanya di jari manusia ni ada enzim yang sama macam dalam mulut, tapi kekuatannya jauh lebih besar daripada yang ada dalam mulut. Ni, di jari ni. Bila enzim banyak berada dalam mulut kita, dia akan cepat hancurkan makanan. Kita makan, makanan hancur, dia cepat buang. Cepat makan, cepat buang. Dah ada bunyi tu. Geram dengar Betul-betul buang orang. Ni amal sunnah insya-Allah. Baik, lawa. Rupanya cepat makan, dia cepat buang. Rupanya bila makan buang, rupanya badan kita sihat. Sihat rupanya. Badan kita sihat kalau makan buang. Sebab tu kalau ayah ibu-ibu perasan, makanan yang selalu orang duk jual lah ni, dia sebut makanan sunnah ni. Kalau tengok sifat dia semua sama. Apa sifat dia Ustaz? Dia panas dan dia jadi pelawas. Cuka kalau makan cepat buang. Kurma makan cepat buang. Buah delima makan cepat buang. Madu makan cepat buang. Bermadu dah tak buang. Bermadu tak buang. Tak, poin nak sebut kata dia cepat buang. Rupanya bila cepat buang, badan sihat rupanya. Saya ada sembang dengan satu orang doktor, sajalah sembang-sembang kan. Saya tanya doktor, manusia bila makan makanan, tak payah abang lah depan. Saya tanya dia, doktor, bila kita makan makanan ni, berapa lama makanan ni elok ada dalam badan kita? Sepatutnya sebelum berapa lama, bahasa mudah je, berapa lama patut kena buang dah? Berapa lama had paling lama makanan tu boleh dalam perut? Dia jawab senang kan? Dia kata makanan paling lama boleh dalam perut 18 jam. 18 jam. Makna sebelum 18 jam kena buang. Maknanya siapa yang hari-hari buang sihat tu. Siapa hari-hari buang sihat. Hak jenis makan hari-hari lah. Kalau puasa balik lah. Hari-hari makan, hari-hari buang sihat. Sebab bila dia makan, badan dia hisap habis karbohidrat, protein apa semua hisap habis, tinggal hampas. Hampas tu masuk dalam usus jadi najis. Najis tu kena buang. Kalau tak buang, biarkan lama. Ustaz, saya ni 4 hari tak masuk bilik yang Ustaz. Kelia. 4 hari tak masuk bilik yang. Kelia mana? Rupanya bila najis lama duduk dalam perut, dia akan mengeluarkan racun. Yang mana hari ni orang sebut dalam bahasa Arab toksin.
Keluar toksin. Toksin tu serang saraf, serang apa, serang racun duduk dalam badan. Hari-hari duduk simpan. Dia serang habis badan tu yang sakit macam-macam. Awak yang senyap apa kaya? Sungguh. Nampak simple ya benda tu. Rupanya dia jadi toksin. Ayah-ayah, ibu-ibu yang main mengaji hari ni, kalau kita puasa, try puasa tengok. Kita kalau bulan Ramadan, kalau kita puasa lah, bila kita puasa tiap-tiap hari, hari-hari puasa, sebulan kan hari-hari kena puasa. Cuba perasan, najis kita, minta maaf kotor sikit, tapi ilmu kita kongsi lah. Najis kita akan jadi dua benda. Yang pertama, bau dia lebih busuk. Tu nombor satu. Orang yang puasa ni buang najis dia lebih busuk daripada orang makan. Satu. Yang kedua, najis dia lebih hitam daripada najis orang yang makan. Orang makan dengan orang puasa, najis orang puasa ni lebih hitam. Sebab dia menyingkirkan toksin, buang toksin. Kan Nabi sebut, sumu tasihu. Kamu puasa, sihat. Toksin tu keluar. Nampak? Tapi oleh kerana hari ni masyarakat kita, orang Islam kita hari ni, sunnah baginda yang sesimpel ni pun, pakat buang belakang. Akhirnya apa jadi? Bala turun. Tu yang tak sihat. Silap makan sikit pun tak boleh dah. Bukan tekak makan udang Ustaz. Kena ayak udang pun gaut Ustaz. Oh, ayak udang. Gaut. Dia tak boleh. Silap makan sikit, sakit. Silap makan sikit, sakit. Faham tak bahasa saya? Ya? Habis. Nampak? Bila kita buang ajaran baginda, cuba tengok. Untuk diri sendiri pun mudarat. Boleh faham tak tu? Selesai. Yang kedua, naik atas sikit. Kita duduk dalam keluarga. Simple ya? Saya baru mengajak, baru ni di Tok Kun. Tajuk simple ya? Tajuk berkaitan dengan pendidikan anak-anak. Simple ya? Rupanya kalau ayah ibu perasan, orang tua dulu duk buat. Kalau perasan tengok lah. Saya sebut, cuba kita tengok. Orang tua dulu kita buat. Sebab tu, hidup mereka dulu berkat. Kita hari ni buang dah ni. Saya pilih satu tajuk yang mudah sahaja. Kait lah dengan contoh lain lah. Kait lah. Satu ya saya bagi. Untuk keluarga satu. Ayah anda dengar ada hadis Nabi SAW. Saya terjemah Melayu terus lah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, apabila hari mulai malam ataupun telah malam, Nabi sebut fakuffu sibyanakum. Apabila hari malam ataupun mulai malam ni kita panggil senja, kat maghrib tu. Nabi kata, laranglah anak-anak kamu keluar. Maksud dia panggil semua balik masuk dalam rumah. Pasal ada orang tua-tua dulu buat macam tu. Kan? Dekat-dekat maghrib semua panggil balik. Rupanya ada riwayat tu punya. Bukan tak ada, ada. Nabi kata dekat-dekat maghrib tu panggil semua balik. Sebab apa Ustaz? Fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Kerana syaitan banyak berkeliaran waktu-waktu senja tu. Sama ada syaitanul ins, manusia, orang jahat lah. Ataupun syaitanul jin, tak nampak ni. Banyak duk kelewak time tu. Tapi hari ni cuba perhati tengok. Apa yang berlaku Ustaz? Simple. Orang kita hari ni maghrib buat apa? Nombor satu, kedai makan. Campur kedai makan tu, maghrib tu. Kan ibu-ibu pompi juga lah. Dah kan no? Maghrib duk kalut nak pergi makan. Maghrib duk kalut nak pergi makan. Keluar nak pergi makan pukul berapa Ustaz? 6.45. Duk kalut. Jom makan. Cakotiau. Jom makan. Apa-apa. Jom kan. Duk kira makan eh. 6.45 keluar. Cari parking apa semua Ustaz. 7 suku duk dekat meja makan dah. 7 suku. Tunggu makan apa semua, mai makan apa semua sampai 7.45. Pukul 8 mula nak kereta nak balik. Pukul apa nak sembahyang maghrib? Ustaz, sembahyang maghrib 8.40 Ustaz. Saya sampai 8.30 saya sembahyang maghrib. 8.40. Mana lah 8 suku isyak dah. Awak yang senyap lagi sekali nampak kaya? Sungguh. Dia duk gagah nak keluar tiap-tiap maghrib tu buat apa? Saya mengaji dulu ada guru sebut macam ni lah. Dia orang mengaji perubatan. Dia sebut macam ni. Saya tak pandai bidang perubatan Islam ni. Tapi dia sebut, saya kongsi-kongsi lah. Dia kata kita keluar rumah, kadang badan lemah. Kadang time tu amalan kita kurang. Kadang zikir pun tak ada, Quran pun tak baca. Badan kita lemah. Bila keluar duduk tempat, waktu tu syaitan duduk berkeliaran. Kita keluar. Syaitan hinggap kat kita. Dia kata bertenggik lah. Dia jadikan kita ni perumah dia. Masa tu dia nak keluar susah. Awak yang senyap lagi sekali nampak kaya? Sungguh. Dia duk gagah nak keluar tiap-tiap maghrib tu buat apa? Tak payah bidang perubatan Islam ni. Tapi dia sebut, saya kongsi-kongsi lah. Dia orang mengaji perubatan. Dia sebut macam ni. Saya kata kita keluar rumah, kadang badan lemah. Kadang zikir pun tak ada, Quran pun tak baca. Badan kita lemah. Bila keluar duduk tempat, waktu tu syaitan duduk berkeliaran. Kita keluar. Syaitan hinggap kat kita. Masa tu dia nak keluar susah.
Dia jadikan badan kita ni sebagai perumah dia. Dia duduk dengan kita, duduk dalam. Tu yang mari macam-macam, pelik-pelik, gangguan lah, apalah. Pergi berubat, dia keluar Ustaz. Saat lagi balik pula, dia masuk balik. Sebab apa? Dia suka jadikan kita ni rumah dia. Jenuh berubat. Tuh, senyap lagi sekali. Maghrib, kalut bina Ustaz, pasal malam. Allah. Pilah wai, pasal malam. Tapi kalau orang Pening, saya tak tahu buat apa no. Tapi kalau orang belah kami, belah seberang no, banyak kadang-kadang dekat kat maghrib ni duk kalut pergi pasar raya. 6.45 duk kedai-kedai nak pergi nak pergi Tesco 6.45. Kat sini sama Ustaz. Sini kedai makan. Sekejap lagi tunggu. Hero taruh tu lagi. No. Ini kedai makan sama lebih kurang je, tapi buat duk pergi Allah. Tak ada ke waktu lain nak makan? Bukan kata salah nak makan, tapi tengoklah time. Waktu paling pendek 5 waktu sembahyang. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Paling pendek maghrib. Maghrib waktu paling pendek. Tu pun mazhab kita ada khilaf tau. Ada pandangan yang rajih, ada pandangan yang marjuh. Yang rajih kata maghrib waktu sampai isyak. Okeylah, kita pakai maghrib sampai isyak. Tapi ada pandangan Imam Syafi'i lah, mengatakan maghrib ni setakat ambil ayat sembahyang, tutup aurat, sembahyang maghrib, sembahyang ba'diyah maghrib, tu azan lagi, azan, tutup aurat, ambil wuduk, sembahyang maghrib, sembahyang ba'diyah maghrib. Lebih kurang 35 ke 40 minit ni. Tu ada satu pandangan Imam Syafi'i. Pandangan ni tak kuat. Tapi ijtihad la yubtilu bil ijtihad. Ijtihad ni tak batal dengan ijtihad. Maksud dia pandangan tu tetap ada, cuma tak kuat. Orang kita maghrib keluar. Nabi suruh maghrib pergi masuk. Selesai. Nabi kata bila berlalu sejam ataupun bila berlalu lepas isyak, mai pukul 10, 10.30, pukul 11 tu, Nabi kata fahulluhum, suruh anak-anak lena. Ibu-ibu yang ada di sini, anak pukul 10, 10.30, pukul 11 tu, suruh tidur. Suruh tidur. Jangan duk kira ayah pun sama hak mana jenis kaki menyembang. Kalau nak menyembang boleh. Tapi cuba kalau nanti tanya tengok Ustaz Syafi'i kalau mengajar kan boleh tanya. Ulama bahas hukum berkaitan dengan kalam fi samar ni. Cakap menyembang lepas waktu isyak ni. Ada perbahasan. Lepas isyak itu lebih menyembang dia tu menyambang. Ada perbahasan. Ada hukum. Kalau pergi bincang isu-isu besar apa, tu ada lah pergi mesyuarat ke, program ke apa tu tajuk boleh. Ni hak simbang kosong ni. Lepas tu kalau boleh pukul 10, 11 tutup. Lena. Macam mana nak lena Ustaz oi? Baik, petua mudah. Nombor 1 nak lena. Nabi sebut dalam hadis. Yang pertama sekali kunci pintu. Aghliq babaka wa dhkur ismallah. Nombor 1 sekali pergi dekat pintu, kunci, baca bismillah. Kita lama dah kunci pintu. Bismillah. Lagi baca bismillah. 1. Kunci pintu, baca bismillah. Ini juga gambaran sebelum tidur, kalau boleh cek pintu. Sebelum tidur, cek kunci pintu ada tingkap, cek dulu. Cek. Sebelum nak tidur, cek dulu. Pasal orang ini minta maaf, kadang-kadang pasal dia masuk rumah, kadang-kadang dia nak tidur, dia tak cek lah pintu-pintu apa tak cek lah. Dia pun pasal. Kadang suami kita jadi masuk rumah, dia tak cek apa. Tu yang kadang-kadang dia masuk rumah, kunci pintu rumah, ada kat pintu. Kunci pintu memang telah lah, dah tak betul. Kunci pintu dah ada di pintu. Ada masuk lena dia pun betul kan. Sebab apa? Sebab tak biasa cek. Perempuan kita nak cek betul. Ibu-ibu malam-malam suruh anak cek ni. Cek betul semua. Kunci tak ni. Suruh cek. Supaya dia biasa dengan suasana. Nombor 2, kecarian ni. Nombor 2, tutup lampu. Pergi dekat swing, tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Padam semua lampu, buka 1, 2, sudah lah nak bagi cerah. Yang kalau boleh pada lampu. Tu anak-anak kecil dia tu. Kadang pukul 11 malam tak tidur, kita berheran. Siapa dah tak tidur, awak tak mengantuk ke? Ni mak mengantuk ni, tak mengantuk. Nak tidur, nama cerah. Tutuplah lampu tu. Kan geram macam ni. Tutup lampu.
masuk yang 4 segi tu. 4 segi tu pun padam juga. Ni lampu semua gelap cantik dah, 4 segi tu duk menyala. Faham 4 segi? Perempuan tanpa dosa. Ya ke perempuan tanpa dosa? Duk tengok TV, tutuplah TV tu. Dah. Poin ni juga supaya apa? Kalau orang dulu dia pakai pelita. Isu keselamatan lah, padam. Loh, itu padam lah, dia lampu pasir. Dia sampai nak tidur malam TV menyala, lampu bilik yang menyala, lampu bilik belakang tak tidur pun menyala. Semua lampu menyala tapi tidur. Pasir, sebelum tidur cek lampu. Oh, yang ketiga Nabi sebut, satu, dua, tiga ke dapur, pergi ke dapur. Apa saja makanan yang ada tutup. Sebuah bahan makan, sebuah apa di mana? Mana-mana lupa, sebut dia lupa. Dapur mana dapur? Bila masuk dapur, kalau boleh pastikan makanan simpan. Nanti ayah-ayah tengok nama di singki bagi bersih. Sebelum tidur, singki makanan depok kena bagi bersih. Sebab benda kotor kan syaitan suka. Bagi bersih. Makanan yang ada atas meja, ambil, buat dalam peti ais. Buat dalam peti ais. Simpan dalam peti ais. Tak apalah kita ada peti ais. Simpan dalam peti ais. Saja kongsi. Saya mengejar tajuk ni. Tajuk lebih kurang macam ni lah. Ada satu makcik je geram tu makcik ni. Saya duk sebut kata ambil lah barang-barang, makcik bubuh dalam peti ais, simpan, jangan biar atas meja apa semua ni. Tahu dia jawab apa? Dia kata peti ais penuh Ustaz, nak buat macam mana? Geram tu ni. Jawab tu ya, peti ais penuh Ustaz, nak buat macam mana? Saya pun bertanya tu geram pun dah. Saya pun tak tahu, saya pun cakap je lah. Saya kata makcik makan ikan tamban, makcik makan ikan tamban, buat contoh ikan tamban. Makcik makan ikan tamban tinggal sekerat tu ya, baki balance tak habis. Makcik bolam piring besar ni, ikan tamban besar tu, piring besar ni, bos ikan tamban ikut bolam peti air. Telur tinggal besar ni, tapi bubuh piring tu dia punya besar, lepas tu sumbat dalam peti air. Memang ketat lah peti air tu. Faham tak bahasa tu? Saya kata apa salahnya makcik ambil ikan tamban seekor tinggal sekerat tu, makcik ambil piring besar ni, buh ikan tamban, buh penjuru tu, apa telur hak tak habis, bubuh penjuru ni, kemudian ada cabai sikit duduk dalam mangkuk tu, makcik sabut cubit buang habis cabai tu, buh dekat piring tu sikit. Piring kecil ada 3 lauk di situ, makcik buh dalam tu, bolehlah susun dalam peti air tu. Saya kata-kata tu dia buat tu. Dia kata dia ada ni memang peti ais dia ketat macam tu kan. Apa buat macam tu, takkan sampai pengurusan peti ais pun nak kena ajak kot. Balik lagi ayah tengok peti ais bini sendiri tengok dia bubuh macam tu. Kalau buh macam tu kata gulai tinggal sikit macam tu ya, buh mangkuk tu dia bulan peti ais. Memang ketat lah peti ais tu. Asal duk buat benda tu juga buat gaya kan. Dah contoh nak bagi faham. Dah jawab sangat kita taruh. Ambil makan simpan. Makanan dalam singki basuh. Kemudian kalau ada apa-apa tu, belanga minyak. Kan? Belanga goreng nugget, goreng apa tu. Minyak tu tutup. Ambil lah pinggan ke tutup. Periuk dapur ke tutup. Periuk ni periuk apa? Periuk belanga tudung dia tu, tudung periuk tu. Tutup. Jangan biar tengah-tengah macam tu. Nampak simple dia benda ni, tapi benda ni ada dalam ajaran agama kita. Agama kita ajar benda macam ni, tapi hari ni orang kita buang. Nabi SAW ajak kita, tapi orang kita buang. Akhirnya apa jadi? Bala macam-macam turun dalam keluarga. Anak tak tidur malam, last sekali keluar duduk di luar, pukul 1 baru balik, subuh tak jaga, dapur duk menyala apa, dia jadi macam-macam benda. Dengan elektrik lagi duk naik lagi, dengan apa nama duk kena bayar bil apa, dia jadi macam-macam benda. Punca dia apa? Bila kita tinggalkan Nabi SAW habis. Naik atas sikit, dah nanti lah hero apa Ustaz Syafiq pun duk tunggu bila aku pula ni. Yang terakhir naik sikit, masyarakat saya tambah sebuah lah ni, tambah duduk macam ni.
Duduk macam ni jaga nah. Ayah-ayah duduk sini jaga. Hubungan antara jiran kena jaga nah. Nabi kata siapa beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Ni semua kita ni orang yang beriman pada Allah hari akhirat. Maksudnya orang beriman. Jadi orang beriman jangan sakitkan jiran. Ingat. Ni duduk macam ni jaga. Jangan sakitkan jiran. Rupanya antara kumpulan manusia yang senang bawa kita ke syurga, antara kumpulan manusia yang senang tarik kita ke neraka, jiran. Ni tambah duduk rumah flat macam ni. Rumah flat pula, apartment. Flat pula. Abdullah bin Mas'ud sebut, jiran ni 40 depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri. Saya topak lagi 40 atas, 40 bawah. Maknanya bahasa mudah, ni satu kasa anggun ni semua jiran kita ni. Jadi kena jaga hubungan antara jiran. Malam-malam dengan duk ambil betul, duk katuk pang, pukul 10 malam. Ingat. Ibu-ibu nak berkeli dengan lelaki pun, berkeli, ingat jiran sama. Terus duk kira nak tempik, sampai duk ligan, apa? Suami gatai nak kahwin lain. Ambil pisau ligan gede, orang tengok, jangan. Tak boleh nak menyakitkan jiran, tak boleh. Ni kena jaga ni. Ada sampah apa kadang duk lempak turun ke bawah, ada lift kadang duk kencing dalam lift, tak boleh. Tak boleh. Nabi ajak benda tu, bukan nak tak ajak. Agama kita ajak benda-benda ni. Tapi bila orang Islam mula tinggalkan Nabi SAW, tinggalkan ajaran Nabi, mau tengok apa jadi. Hasan Basri, ringkas nah. Hasan Basri, di rumah dia ada tikus. Anak-anak murid dia mengaji, tengok tikus dia lari, dia lari lah. Anak-anak murid dia nak halau tikus tu, dia kata jangan, biarkan dia tikus. Tikus tu biar di sini. Dia kata kalau kamu halau tikus tu keluar, tikus tu akan pergi ke rumah jiran-jiran aku. Aku takut aku menyakitkan mereka. Kita hari ni kasar sikit bahasa, ada buat halal balai. Lepas tu berkeli sama jiran, keli. Any question? Tak ada no. Baik, naik atas sikit tu masyarakat lah. Selit masuk, naik atas sikit negara. Saya nak sebut satu ya. Lah ni dalam negara kita haduk serabut sangat ni isu apa? Saya nak buat contoh ya. Lah ni yang nampak paling serabut ni isu apa? Isu? Politik. Pasal dah lah duk serabut teruk lah ni. Kita bukan orang pegang jawatan politik, kita kongsi. Kita tengoklah suasana dalam negara ni serabut sungguh. Pasal apa Ustaz? Saya dah sebut dah tadi, bila tinggalkan Nabi SAW, tinggalkan ajaran Nabi, serabut lah. Nabi ajak kita lama dah kan, Nabi pesan, Nabi kata kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Kepimpinan, jawatan, tanggungjawab ni dia bukannya benda seronok lah. Dia tanggungjawab, amanah. Tapi hari ni orang lupa ajaran Nabi tentang ni. Orang nampaklah jawatan ni habuan. Nak jawatan ni apa? Duit. Dia nampak ni ada kuasa. Ada ni orang dengar cakap kita. Ada sahabat minta jawatan kat Nabi. Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Jundub bin Junadah. Dia minta jawatan kat Nabi. Dia jumpa Nabi, tanya Rasulullah, ala tasta'miluni? Kamu tak mau lantik aku kah? Tak mau lantik aku kah? Nabi pegang bahu dia macam tu. Daraba man kibaya, kata Abu Zar, Nabi pegang dua-dua bahu aku macam tu. Nabi kata, ya Abu Zar, innaka dha'if, kamu ni lemah. Wa innaha amanatun, dan jawatan ni amanah ni, jawatan ni bukan kemuliaan, jawatan ni amanah, tanggungjawab. Dan Nabi kata, dan dia akan jadi kehinaan dan penyesalan hari akhirat. Siapa pegang jawatan tak buat bagi betul, hari akhirat dia akan dihina, hari akhirat dia akan menyesal. Nabi pesan lama dah benda ni, tapi hari ni kita tengok ada segelintir manusia dia tak nampak benda ni, dia lupa ajaran Nabi ni, dia gila nak pegang jawatan. Lah kali apa jadi Ustaz? Bila depa gila pegang jawatan, yang serabut kita. Tak boleh. Saya bukan nak cerita bab siapa-siapa ni, tapi nak sebut lah suasana hadut berlaku lah macam ni. Tengok hak ni untung, lompat pergi sana. Tengok hak ni menguntungkan, lompat sini, patah balik. Habis tu kita duk bagi sokong mereka hari tu. Dia tak peduli lah. Akhirnya dia jadi pahala, dia jadi musibah pada kita semua lah ni. Dengan saham jatuh, apa jatuh.
Rupanya ni semua berpunca daripada apa? Bala hak nombor satu tadi lah. Kan? Bala kita meninggalkan Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, jadi saya rasa boleh ambil poin tu dulu no. Ni kira mukadimah ni. Kemuncak, klimak kena bagi dekat tu guru kita lah. Boleh no? InsyaAllah no. Jadi mudah-mudahan bersempena dengan sambutan Maulid ini, kalau bolehlah kita minta sama-sama belajar balik tentang baginda, kenali baginda SAW, ulang tentang kehidupan baginda supaya tercetus rasa kasih dan sayang kepada baginda SAW. InsyaAllah lama kelamaan kita sayang, kita boleh melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Kita sama-sama dengar Al-Fadhil Ustaz Syafi'i pula lepas ini, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuan-tuan rahmatullah, itu dia perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fawaz Muhammad Jan kepada kita sebentar tadi. Jadi kita juga mengalulukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Syafi'i Yusuf Ghani. Tuan-tuan sedikit introduce lah sikit tentang dua orang tokoh kita ni, ya, Ustaz Fawaz dan Ustaz Syafi'i ini semuanya masyhur. Tuan-tuan masuk masyhur. Al-Fadhil Ustaz Fawaz, dia ni alumni Ma'had Al-Mashhur Al-Islami, tidak? Ma'had Mashhur Al-Islami, masyaallah tabarakallah. MMI. Dulu di Sungai Batu kan lah. Sekarang ni pusat di Balik Pulau. Ini alumni dia. Ni dia punya produce daripada made in MMI. Ni. Yang ni pula SMKA Al-Mashhur. Masyhur lagi. Sekolah agama kebangsaan Al-Mashhur, bagi lelaki lah, perempuan lain kan. Ini depa ni geng-geng kata geng masyhur sebentar. Masyhurian. Punya mengaji pula, subhanallah, mengaji pula di Al-Azhar, Universiti Mesir, bumi Al-Ardul Kidana, bumi para anbiya. Ini semua ni kalau tahap kuliah di bawah ni tahap maulana. Tahu maulana? Bukan maulana. Maulana tu lain. Ni sebenarnya ini banyak peranan-peranan, kuliah-kuliah masjid, surau, Facebook dan sebagainya. Dua orang tokoh ni kita hadir kepada hari ini untuk kita mengimarahkan surau kita ni. Kita sayang pada surau kita ni, kita nak mulakan dengan benda-benda baik, insya-Allah. Tuan-tuan rahmatullah, kita nak berselingan sikit boleh? Sebelum kita serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Syafi'i, mari sama-sama kita melantunkan salawat sama-sama, insya-Allah. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min
هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jadi insya-Allah teruskan dengan panel kedua setelah kita mendengar panel pertama tadi tuan-tuan. Saya ulang balik, antara poin pertama adalah mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggakan sekiranya Nabi berada bersama kita Allah tidak mengazab kita. Sedangkan kita Nabi dah meninggal kita 1400 tahun yang lepas. Tetapi kita masih bersama Nabi, kita masih lagi mencintai Nabi, kita masih lagi beramal dengan sunnah Nabi, kita masih lagi bersalawat kepada Nabi. Mudah-mudahan itu antara sebab untuk Allah angkat azab kepada kita insya-Allah. Yang kedua adalah tuan-tuan, bagaimana untuk merindu Rasulullah sedangkan kita tak kenal Rasulullah. Banyak contoh yang diberikan tadi dah, contoh sunnah Nabi dan sebagainya untuk kita kenal Nabi SAW. Bila kita kenal, maka akan lahir rasa rindu, rasa cinta, dan cinta inilah yang akan sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi mungkin akan dikupas dengan lebih mendalam lagi 30 minit yang seterusnya insya-Allah. Kita beri dengan open mic seluas-luasnya, sedalam-dalamnya kepada Al-Fadil Ustaz Syafi Yusuf Gani, tidak asing lagi Ustaz SYG, Ustaz sayang. SYG Yusuf Syafi Yusuf Gani, sayang insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih kepada pemilik suara emas kita pada pagi ini, Fadil Ustaz Suhaizi. Saya tengok pada jauh macam Datuk mana duduk situ. Patut exchange tak, saya duduk situ je, dia duduk sana ni. Oh, dia tengah tu dia gemerlapan sikit. Kursi pun racing. Dan juga Tuan Guru yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini, Al-Fadhil Ustaz Fawaz. Apa rasanya macam terpegun kita duduk dengar ceramah tu, dia berhenti pula. Macam kalau saya tak ada pun tak apalah, dia seorang pun hebat lah tu. Seronok lah kita duduk dengar tu. Allah, dia tengok time jadi tak syok pula. Tak apa je kita kalau Ustaz sambung sekali lagi pun boleh juga. Dan seterusnya ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, geng Anggun yang duduk pada pagi ni. Dan tahniahlah saya ucapkan pada tuan-tuan yang pertama, kehadiran yang sangat di luar jangkaan. Bagus muslimat sampai belakang tu, sampai 3 orang duduk atas aircon belakang tu dah, 3 orang tu. Ramai sangat. Dan pagi ni patut cuti, semua duduk relax, tengok gambar ke apa. Tapi tuan-tuan boleh dan perempuan boleh main ceramah tu, saya kira satu perkembangan yang sangat baik lah. Mungkin kehadiran kita ni tidak lain dan tak bukan semata-mata kerana cinta dan sayang kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, bila kita buat program maulid ke, ceramah ke, apa-apa ke, kita tak berapa minat bila kita kata yang ni semua bukan ajaran Islam. Zaman Nabi tak pernah buat, Abu Bakar tak pernah buat, Sayyidina Umar tak pernah buat. Dan saya rasa perkataan-perkataan itu kadang-kadang kita pun tak tahu apa motif dia. Kerana ceramah ni tuan-tuan, maulid Nabi tak ada beza dengan ceramah Isra' Mi'raj. Tak ada beza dengan ceramah Ma'al Hijrah. Tak ada beza dengan ceramah bulanan yang kita buat. Cuma kita buat tu sempena dengan maulid Nabi SAW. Tujuan dia kita nak ingatkan kita tentang Rasulullah SAW menjadi Nabi kita lah. Itulah tujuan dia.
Sebab ramai tuan-tuan di luar sana, kita pun tak tahu sejauh mana pengetahuan dia tentang Rasulullah SAW. Kita pun tak tahu. Boleh kita kata tak mau buat sambutan, tak mau buat peringatan tu, tak boleh, tak apa. Bila? Saya bagi satu syarat. Tuan-tuan pergi pasar raya, duduk depan pasar raya, atau tuan-tuan pergi ke mana-mana tengah-tengah jalan tu, tangkap secara rawak beberapa orang. Seorang muda-muda lah, start umur dia tingkatan, start umur dia belia 20-an, 30-an seorang, laki dengan perempuan secara rawak, kumpul macam tu satu lokasi, tanya kat mereka beberapa soalan. Kalau mereka boleh jawab soalan tu, start daripada tahun ni, okey, kita akul, kita tak payah buat dah sambutan maulid Nabi, kerana visi dan misi kita buat maulid tu dah tercapai dah. Apa dia yang kita nak buat tu? Tanya mereka apa nama penuh Nabi SAW, siapa nama bapa Nabi, siapa nama mak Nabi, Nabi SAW dilahirkan di mana, Nabi meninggal dunia kat mana, siapa nama isteri Nabi SAW, Nabi meninggal dunia umur berapa, habaq salah satu nama daripada anak baginda Nabi SAW. 7, 8, 9 soalan tu, kalau semua orang boleh jawab dengan tepat, maka kita rasa pengetahuan tentang Nabi ni dah mantap dan kemas, kita tak payah buat lah. Kau try kita kunci pintu depan dengan belakang. Kita try ada. Hak boleh jawab, baru boleh keluar. Mari kita try tengok. Pasal duk dengar dah orang terajar tingkap tu. Sebab pintu tak boleh buka. Dan kalau saya tanya secara rawak, saya rasa ramai orang akan tawaduk lah pada pagi ni. Baik, tunduk bawah betul. Dan tengok handset, dan tengok tu. Bermakna kata, kita pun belum tahu lagi satu benda yang basic berkaitan dengan Nabi SAW, tak tahu. Apa kata masa hari-hari maulid ni tuan-tuan, kita duduk dengan keluarga kita, duduk dengan isteri kita, kita bagi sedikit pencerahan, mak Nabi nama apa, ayah Nabi nama apa, secara basic, ringkas-ringkas yang Ustaz Fawaz cerita kat kita, macam sirah-sirah yang pendek-pendek macam tu, kita dengar kurang-kurangnya. Bila setiap kali maulid ni kita ada ingatan. Sayyidina Abu Bakar tak buat sebab dia tiap-tiap hari tengok Nabi SAW nak buat sambutan maulid. Sebab apa? Hari tengok dah, peringatan tu kuat dah, kemas dah. Bahkan tahap Nabi SAW, sahabat sambut maulid ni, apa sahaja benda yang mereka ada masalah, mereka akan pergi jumpa Nabi SAW. Bukan kata masalah agama. Demam dalam Syama'il hadis, sahabat kata apa? Aku demam, makcik aku masa kecil, makcik aku akan bawa aku pergi jumpa Nabi. Nabi akan ambil ayak, Nabi akan sapu di atas kepala aku sampai ke belakang tu. Demam jumpa Nabi. Masalah agama telah ada jumpa Nabi. Bahkan sahabat Nabi SAW, masalah, tiba-tiba jadi sejuk ni. Masalah hutang. Abu Umamah Al-Bahili duduk di masjid, Nabi SAW tanya kat dia, ada apa duduk kat masjid ni? Ni bukan waktu semayang. Dia kata, wahai Rasulullah SAW, saya ada hutang yang banyak, saya pening macam mana nak buat ni. Sedih pun main duduk di masjid jumpa Nabi SAW. Maknanya mereka rapat sangat dengan Rasulullah SAW. Kita hari ni tuan-tuan sangat jauh dengan Nabi SAW. Bukan kata ajaran, bahkan basic pun kita tak apa kenal. Kalau kita tanya siapa-siapa artis, mungkin ramai di kalangan kita yang pandai. Kita tanya siapa artis yang mula, yang asal Pulau Pinang, kita boleh habaq. Kalau kita dengar lagu, kita tahu siapa reka lagu tu. Bukan dengar lagu, dengar muzik mula, main gitar dengan piano tu dah, kita tahu, ni lagu dia ni. Oh, ni lagu dia ni. Oh, ni lagu dia ni. Oh, artis ni asal negeri ni. Oh, artis ni baru kahwin. Artis ni baru bercerai pula. Artis ni baru kena panggil SPRM. Artis ni baru lompat pagar pula. Apa-apa lah. Contoh. Maknanya basic tu kita tahu. Bahkan kalau kita tanya mufti-mufti kita di Malaysia ni pun, asal kita menerak kau kita ni. Jangan tanya mufti Kelantan, jangan tanya mufti Johor. Kita tanya mufti Pulau Pinang siapa? Asal pakat pensan habis semua. Tak tahu. Macam itulah keadaan kita dengan agama ni macam mana? Jauh sangat kita dengan Nabi SAW. Bila kita buat sambutan, kita nak kenal lah semua benda berkaitan dengan Rasulullah SAW.
dari fizikalnya, daripada keadaannya, semua benda ni kerana orang ini orang yang sangat berjasa pada kita dan dia sayang kita dahulu, walaupun kita belum ada, dia dah sayang dah kita. Mungkin kita tanya macam mana nak zahir kasih sayang, saya pun tak pernah jumpa Nabi SAW, macam mana saya nak sayang satu orang yang tak pernah jumpa saya? Soalan ini tak pernah ditanya oleh Nabi SAW kerana Nabi zahirkan cinta dan sayang dia kepada umat dia. Pernah satu ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala duduk, Nabi SAW doa pada dia, Allahumma ghfir li Aisyah, wahai Allah ampuni Aisyah. Aisyah seronok sangat, dia gelak sampai terhuyung-hayang badan dia, seronok sangat gelak. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kamu seronok ke? Dia kata, wahai Rasulullah, takkanlah saya tak seronok. Kamu doa kat aku, Allah ampunkan dosa aku. Sekali ni aku doa kepada kamu pun kamu dah seronok dah. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, ini adalah doa aku untuk umat aku setiap kali aku lepas daripada sembahyang. Setiap kali lepas sembahyang, Nabi ingatkan kita, Nabi doakan kita. Bahkan Nabi SAW pada malam Badar, esok pagi Badarnya ni, Nabi sembahyang, Nabi doa supaya jangan kalah malam tu. Sebab apa? Kalau kalah malam tu, siapa lagi yang akan sembah kamu, wahai Allah? Nanti kalau peperangan Badar ni kalau kalah, siapa lagi yang akan jadi orang Islam? Kerana orang Islam semua akan kalah. Dan Nabi SAW berdiri sepanjang malam, Nabi baca sembahyang, Nabi baca doa, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wahai Allah, kalaulah engkau ampun, engkau azab mereka, depa ni bukan orang lain, depa hamba kamu juga. Kalaulah engkau ampunkan mereka, maka ketahuilah engkau adalah Tuhan yang esa dan perkasa. Nabi SAW ulang ayat tu sampai ke pagi, munajat sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW setiap hari dan setiap kali dia nak kalau boleh umat dia dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah Taala sebut, la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir kamu ni menyiksa diri. La'allaka bakhi'un, bakhi'un ni maksudnya hidup dak, mati dak. Macam kita sembelih seekor ayam tu dalam keadaan terhuyung-hayang, maknanya mati dak, hidup dak. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam punya bersusah payah untuk umat dia supaya orang umat dia ni boleh ikut apa ajaran yang Nabi SAW ajak pada kita. Tapi hari ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kalau nak kira sambutan maulid kita rasa apa yang dibuat oleh Abu Lahab jauh lebih besar lagi daripada apa yang kita buat. Kerana pada hari lahirnya Nabi SAW, dia ambil anak menakan dia, pusing Kaabah. Dia tak kata anak menakan aku, dia kata haza ibni, this is my son. Ini anak aku, bukan anak menakan aku. Berapa dia buat? 100 ekor unta kenduri besar itu. Hari ni ada kenduri tak lagi? Cerai yang bawa. Kalau tak ada, ujak lah kenduri. Maknanya seronok sungguh dia tu. Tetapi apa yang berlaku pada dia dalam tempoh masa yang tak sampai beberapa lama, ketika mana Nabi SAW jadi Nabi dan Nabi panggil orang-orang, ya Bani Fihrin, wahai Bani Fihir, mai sini. Wahai orang Quraisy, mai sini. Mai, semua Bani-Bani ada mai sini. Aku nak bagi tahu kat hangpa, kalau belakang bukit ni aku bagi tahu ada tentera nak mai serang. Hangpa setuju dan percaya tak? Depa kata percayalah, kamu kan Rasul, kamu kan bukan Rasul, kamu kan Al-Amin, tak pernah tipu. Maka Nabi SAW kata, aku Rasul, utusan yang Allah Ta'ala hantar mai supaya kamu dapat sembah Allah Ta'ala. Orang yang pertama ambil kayu, ambil pasir, baling siapa dia? Orang yang sama, Abu Lahab. Sehingga dia kata, tabban laka ya Muhammad alihaza jama'atana. Bahasa kita, tak guna kamu wahai Muhammad, untuk ni hang panggil kami duk kalut-kalut buat kerja semua panggil ni. Dia ambil, dia baling pada Nabi SAW.
sehingga turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Musnahlah kedua tangan Abu Lahab. Bukan tangan aja, tetapi makna dia kesemua badan dia akan masuk dalam neraka, termasuk dengan isteri dia Ummu Jamil juga akan dimasuk dalam neraka. Kerana apa? Kerana cinta dia, sayang dia pada Nabi SAW hanya bermusim sahaja. Musim awal-awal dia okey, musim kedua dia tak okey. Kita tak mau sambutan maulid kita macam Abu Lahab macam ni, kita tak mau. Sebelum Abu Lahab ada satu lagi orang yang nama dia Abu Jahal, yang nama dia adalah Abu Talib. Sayang juga pada Nabi SAW, pakcik dia sayang sangat kepada dia, tetapi dia hanya ambil luaran sahaja. Sayang jasad tak bagi cedera, sayang jasad tak bagi pukul, sayang luaran dia, tetapi akidah dan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW dia tak ambil. Dan kita nak cinta dan sambutan maulid kita adalah sama macam mana? Sama macam mana yang dibuat oleh Khadijatul Kubra bintu Khuwailid. Bukan sahaja dia korbankan jiwa dia untuk Islam, tetapi hidup dan mati dia semua serahkan kepada Allah Ta'ala, dan jaga Nabi SAW ketika orang semua tak mau. Khadijah lah terima Nabi SAW. Ketika orang semua tak beriman, Khadijah lah orang yang terima ajaran Islam. Maka hari ni kita buat sambutan maulid kita, kita fikir antara 3 level hadut ada hari ni, level mana kita nak ambil. Kerana apa tuan-tuan? Di akhirat nanti Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah, ada tak seseorang nanti di akhirat dia akan teringat family dia, teringat isteri dia, teringat anak dia? Ada tak orang akan teringat? Maka Nabi SAW sebut, amma fi thalathi mawatina fala yadhkuru ahadun ahada. Ada di akhirat orang akan mula teringat dekat family dia, dekat adik-beradik dia, tapi ada 3 keadaan manusia tak akan teringat dekat siapa pun, dekat waktu mana pun tak akan ingat. Pertama, orang tak akan ingat siapa dia? Indal mizan, ketika mana timbangan amal soleh kita tu dihitung, orang tak akan ingat siapa. Orang nak ingat, boleh lepas ke tak boleh lepas aku ni, yang tu je. Isteri, anak, keluarga, mak menakan, mak lang, cenema, perima, peri apa, siapa pun tak akan ingat time tu. Sebab apa? Sebab fokus kita tu adalah timbangan berat ke timbangan ringan. Yang kedua, orang tak akan ingat apa dia? Indal mizan, ketika mana titian sirat. Yang kedua, indal sirat, ketika titian sirat, siapa pun tak akan ingat, siapa pun duk ingat macam mana aku nak boleh lepas, macam mana aku boleh lepas, macam mana aku boleh lepas. Dan yang ketiga, di mahsyar, orang tak akan ingat siapa. Sayyidina Abu Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah tanya kat Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, bolehkah saya ni dapat syafaat kamu di akhirat? Anas bin Malik, tuan-tuan, dia khidmat dengan Nabi SAW hampir 10 tahun. Dan Nabi ada bagi ada satu tongkat, dan tongkat tu dia pesan, masa aku nak meninggal, tolong kafankan aku sekali dengan tongkat tu. Kerana aku nak bawa tongkat ni, nak cari Nabi kat padang mahsyar, aku nak kata, wahai Rasulullah SAW, saya ni Unais. Unais ni gelaran manja Nabi pada Anas. Ni tongkat kamu bagi, boleh tak syafaatkan kamu? Boleh tak syafaatkan aku nanti? Aku nak bawa pergi. Dia pernah tanya kat Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, boleh ke syafaatkan saya? Nabi kata, boleh. Nanti hamai jumpa aku di mahsyar. Kemudian jalan Sayyidina Anas bin Malik, dia mai balik. Dia duduk fikir, mahsyar ni orang ramai, kok Nabi tak dan jumpa dia, orang ramai. Yalah, figure lah orang kat akhirat berebut nak cari syafaat. Aku ada ruang ke? Maka Nabi SAW, Sayyidina Anas bin Malik pergi balik kat Nabi SAW. Dia tanya, kalaulah saya tak jumpa kamu di mahsyar, di mana lokasi yang aku boleh cari kamu? Kata Nabi SAW ni, utulubni indal mizan. Anas, kalau kelang kabut di mahsyar tak jumpa,
Hama cari aku dekat mizan. Aku akan ada di situ di mizan tu. Sayyidina Anas bin Malik dia pergi. Dia kata option yang ketiga ada tak, wahai Rasulullah? Saya takutlah tak jumpa. Yang ni satu talian hayat tak boleh pergi mana dah. Satu-satu je. Tanyalah kok ada Nabi ada option yang ketiga. Kata Nabi SAW, utlubni indal mizan. Anas, mencari aku dekat mizan. Kerana 3 lokasi ini, satu lagi indal haud. Satu lagi apa dia? Dekat Telaga Al-Kausar. 3 lokasi ini, aku takkan tinggalkan umat aku. Tuan-tuan bayang tengok. Ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala tanya, Nabi SAW kata, siapa pun takkan ingat family dia, takkan ingat saudara dia, takkan ingat siapa pun. Ketika itu adalah posisi dan lokasi yang sangat berbahaya, yang kita betul-betul mempertaruhkan amal kita. Tapi yang kata Muhammad SAW ni, yang kata hebatnya dia, walaupun tak ingat keluarga, walaupun tak ingat siapa pun, tetapi dalam jiwa dan hati sanubari Nabi SAW, satu yang ada, ummati, ummati, umat aku, umat aku. Nabi akan tunggu di mana? Di mizan. Kalau bahasa kita Pulau Pinang, aci boleh nak bagi lepas umat dia tu masuk. Nak ambil serban, nak letak, nak bagi berat, nak merayu ke Allah, nak puji, nak pujuk Allah. Bagilah ya Allah sikit lagi lah, bagi dia lepas, bagi dia lepas. Demikian rayuan Nabi SAW. Tunggu pula dekat titian sirat, Nabi akan doa, Rabbi salim salim, wahai Allah, selamatkan umat aku, selamatkan umat aku. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Setiap di kalangan kamu pasti dan mesti jalan di atas titian sirat tu. Bila ayat ni turun daripada surah Maryam juzuk 16, sahabat kata, wahai Rasulullah SAW, kami yang duduk dengan kamu pun kena jalan juga ke? Nabi kata, ya, hampa pun kena jalan juga. Tapi hampa jangan baca ayat di situ je. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Allah akan selamatkan. Tapi di lokasi itu Nabi akan tunggulah, tuan-tuan. Nabi tak akan lari. Semua nabi-nabi dan semua manusia ada satu sahaja mereka punya visi dan misi dan kalimah mereka adalah nama dia, nafsi, nafsi, aku, jaga aku, jaga aku. Jumpa mak kita, kita akan lari. Jumpa ayah kita, kita akan lari. Jumpa member kita, tiap-tiap hari duduk makan dengan dia, sembang dengan dia, kita akan lari. Semua orang akan sibuk dengan urusan masing-masing, tak akan layan siapa pun hari tu. Bukan jalan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Seorang akan lari bila jumpa dia. Di dunia kita akan tolong bapak kita. Duduk di tempat kerja, orang telefon, bapak jatuh tiba-tiba, darah tinggi jatuh. Kita lari tinggal tempat kerja kita. Kita mai bawa bapak kita pergi hospital. Atau mereka kata bapak ada kat hospital, kita lari pergi hospital. Kita sebab apa? Sebab tu bapak kita, sebab tu mak kita. Tapi Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqu, wahai orang beriman, kata Allah Ta'ala, ittaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kamu pada hari yang seorang tak boleh tolong orang lain. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Seorang anak tak boleh tolong seorang bapa, seorang bapa tak boleh tolong seorang anak. Hari yang sangat-sangat kritikal. Tetapi Nabi SAW satu sahaja manusia yang akan pusing di mahsyar itu dengan satu slogan Nabi apa dia? Ummati, ummati. Di mana umat aku? Di mana umat aku? Di mana umat aku? Yang begitu sayangnya Nabi SAW pada kita. Tapi hari ini tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, sejauh mana kita menggembirakan hati Nabi SAW. Hari ini Allah Subhanahu wa taala sebut tadi, Ustaz Fawaz baca, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selagi mana ada orang yang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tak akan diturunkan bala. Maksud bala dalam ayat tu apa dia? Turun macam kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam, hancur binasa semua. Kaum Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh,
yang angin mai, yang tempik malaikat, macam tu takkan jadi sepanjang adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu akan sentiasa juga dipelihara oleh Allah selagi mana kita istighfar dengan Allah Taala. Satu ketika dulu ada insan yang nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penghijab daripada azab Allah Taala diturunkan pada kita. Tapi hari ni mak cakap tuan-tuan, di rumah kita, di kampung kita, di apartmen kita, di taman kita, berapa ramai yang nama dia Muhammad? Adakah Muhammad yang ada di rumah dan di taman di keluarga kita tu sebagai penebat daripada azab Allah Ta'ala? Atau dia adalah pengundang bala daripada Allah Subhanahu Ta'ala? I see nama Muhammad, tapi dalam masa yang sama, dalam poket dia kita tengok ada dadah. I see nama Muhammad, tangan dia kita tengok ada arak yang dia duduk minum. I see dia nama Muhammad, dia tulis Islam, tapi kita kena tangkap dia dengan zinanya, dengan dosanya, dengan maksiatnya, macam-macam yang dia buat. Hari inilah muslimin rahmati oleh Allah Ta'ala, sambutan yang kita buat maulid ni, kita bukan nak berhenti di sini sahaja, kita nak bawa Nabi macam mana tajuk rindu kita pada Nabi SAW tu, bawa mai. Tuan-tuan di Singapura, mereka rajin buat maulid. Maulid di Singapura bukan macam maulid kita. Mereka punya moto, dia tu apa dia? Come as you are. Macam mana hang pun tak apa, ramai je. Mereka sakan lagi, rambut cacak kan, macam tupai gila aku tu rambut ni, rantai, seluar pendek, perempuan pun pakai teruk-teruk. Tak apa, mai lah. Ada petugas kat luar, petugas pakai tutup aurat elok, dia panggil anak-anak muda, mai kita ada maulid mai. Maulid tu apa? Masuk. Macam ni tak apa, come as you are. Macam mana hang? Mai lah. Laki, perempuan semua duduk sini, laki duduk sini. Mai, dia duduk ramai. Ada seorang duduk di situ yang dia akan cerita bab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ustaz full version sunnah lah, dengan serbannya, dengan ridaknya, dengan cakap lembut-lembutnya. Bila dia cakap bab Nabi, bila dia cakap cerita pasal muka, cerita pasal mukjizat, kelebihan, ramai orang-orang anak-anak muda di Singapura ni dia tak tahu. Oi, hebatnya kami tak tahu kami ada Nabi yang hebat macam ni. Kami tak tahu kami ada Nabi yang Nabi Musa pun teringin nak main duduk di lokasi ni. Kami tak tahu Nabi yang hebat ni, para anbiya teringin nak main duduk di sini. Oh, hebatnya muka Nabi macam ni, mukjizat Nabi, peluh Nabi wangi, ayat liuk Nabi jadi macam-macam. Oh, hebatnya. Berapa hari berlangsung? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dah habis hari ketiga ni orang semua sonok. Tetapi kehadiran hari ketiga tu menunjukkan banyak perubahan-perubahan positif. Orang yang main dah mula pakai pakaian yang elok sikit, dah mula bersopan dah. Dah habis semua majlis. Kemudian ustaz duduk sebagai pembimbing majlis tu, dia tanya, ada tak apa-apa nak cakap, nak kongsi hari ni? Angkat tangan satu orang lelaki di ujung tu. Dia panggil, "Mama, cakap orang putih lah, Singapura kan." Bawa-bawa duduk sini. Dia pun mai, dia peluk ustaz tu, dia menangis, dia kata, "Saya seronok sangat majlis ni, saya tak tahu saya ada Nabi yang hebat macam ni, saya harap benda-benda ni kita boleh buat lagi, kami seronok selawat dan sebagainya." Dia kata, "Tapi saya ada satu benda saya nak cakap." Semua orang diam dalam majlis tu. Ustaz tu tanya, apa dia nak cakap? Dia kata, "Saya ni sebenarnya salah seorang daripada penjawat awam, anggota polis." Dia kata, 3 hari saya dengar di sini manusia yang nama kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, manusia yang begitu mulia akhlak dia. Orang Badui rentap dia, merah di sini. Mai kat aku duit. Nabi bagi kat dia. Nabi tak pernah marah orang. Punya baik akhlak Nabi dan semua perangai akhlak baik ada pada dia. Tapi dia kata, tangan yang aku salam dengan hang hari ni sebagai orang yang cerita tentang kehebatan Nabi, tangan yang sama esok bila aku masuk bertugas, tangan yang sama aku akan tangkap satu orang yang nama dia Muhammad tapi dia mencuri. Aku akan tangkap satu orang yang nama dia Muhammad yang sangat jauh beza dia daripada apa yang kita cakap dalam 2-3 hari ni, tetapi dia berzina, dia menipu, dia rasuah, dia curi, dia buat segala macam dosa yang kita ada. Semua orang di situ dia menangis. Dan ustaz yang ada cakap cerita pasal Nabi pun dia menangis kok. Sebab apa? Sebab jauhnya kita hari ni dengan Nabi SAW macam satu kertas yang kena photostat berulang-ulang kali. First time photostat dia akan jadi cantik. Sebab tu khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum.
sebaik-baik kurun aku. Kemudian lepas pada tu balik mai. Kita tengok Islam makin lama makin jauh. Kita tengok parahnya hari ni bila orang azan Allahu Akbar, orang yang duduk di kedai buat tak tahu je duduk di kedai. Seolah-olah azan tu untuk kucing, untuk pokok, untuk daun, bukan nak panggil dia. Hayya 'ala solah tu bukan panggil dia. Dah ada orang boleh buat salah, boleh buat dosa dan sebagainya, tapi tak ada satu dalam hati dan perasaan dia nak rasa bersalah. Tuan-tuan, macam mana dengan perangai macam ni kita nak jumpa Nabi esok akhirat macam mana? Tuan-tuan pernah tengok ada orang duduk di kandang bersalah tu? Orang duduk di kandang bersalah tu, hakim akan baca kat dia, hang salah sekian-sekian, hang salah sekian-sekian. Apa dia akan buat? Dia tak akan gembira, sono, baling topi dia, ye, saya kena penjara, kena sebat 13 kali. Tak. Dia akan duduk diam. Dia nak tengok mak dia ada di hujung dengan ekor mata dia pun dia dah rasa segan tengok mak dia. Nak tengok kawan kerja dia, nak tengok wartawan, nak tengok siapa pun dia tak berani. Sebab dia bersalah. Tu salah dunia lah tuan-tuan. Macam mana kita nak berhadapan face to face dengan Nabi nanti di akhirat dengan kesalahan yang kita ada sekarang ni, dengan selawat pun kita gorang, dengan Quran pun kita jauh. Macam mana kita nak jumpa? Kalau nak teringin nak peluk, nak sangat peluk, Allahu Akbar. Macam mana nak peluk? Kalau Nabi mai, contohlah tak betul pun. Kalau Nabi mai, Nabi berdiri di kolah tepi masa Nabi tengok orang ambil sembahyang Jumaat, ayat sembahyang masa hari Jumaat, tuan-tuan bagi saya, Nabi akan sonokkan, Nabi akan sedih tengok umat dia ambil sembahyang. Nabi duduk di depan, katalah Nabi boleh tengok umat dia duduk sembahyang, agak-agak Nabi seronok dah tengok kita sembahyang, dengan sujud kita berlemuhnya, dengan Fatihah kita, dengan kita kata nama tahiyat pun, Allahu Akbar. Tu jangan cerita orang luar tuan-tuan. Kita sembang, kita hak duduk sembahyang pun banyak kekurangan dan kesilapan kita. Maka hari ni sambutan macam ni nak sedikit beri satu, kita katakan apa, satu kesedaran pada kita, supaya kita boleh balik pegang ajaran yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Supaya nanti bila kita jumpa kat Nabi, ada benda yang kita boleh cakap, ada gamak kita nak pergi peluk Nabi tu. Dengan apa? Adalah benda sekadar saya buat. Tapi kalau jauhnya kita dengan Nabi SAW hari ni tuan-tuan, kita doa pada Allah Ta'ala supaya Allah beri pada kita kemaafan, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan cinta dan sayang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan diri kita. Satu saya nak pesan dekat tuan-tuan sebelum saya akhiri, serah balik kepada Al-Fadil Ustaz Suhaizi kita sebagai satu amalan sunnah yang boleh kita tingkatkan. Tadi Ustaz Fawaz bagi tahu tutup pintu, baca bismillah dan sebagainya. Saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan, start daripada tahun ni Maulidur Rasul, kita buat satu sunnah tambahan. Saya nak pesan dekat tuan-tuan, kalau boleh janganlah kita tidur sebelum baca surah Al-Mulk di waktu malam. Hak saya cakap, hak Ustaz Fawaz semua cakap, semua terlupa, tak apa. Satu dua benda penting ni bawa balik rumah. Apa dia? Sebelum tidur bacalah surah Al-Mulk. Ada lagi As-Sajadah, Az-Zumar, surah Isra, Ghafir, tu semua riwayat Nabi pernah baca. Tak mau tu panjang sangat. Ghafir menerap gitu, memang tak baca lah, jawab dah sekali tu je baca. Kita baca hak mudah-mudah dulu. Dan nombor dua, kalau boleh kita amalkan sesudah yang ringan. Apa dia? Banyakkan senyuman. Tabassumuka li wajhi akhika sadaqatun. Senyum tengok muka member tu, nama dia dapat pahala sedekah. Tapi tengok orang lah senyum, yang gatal senyum kat bini orang, dia kena jet pula gitu. Saja senyum biasa tu. Senyum ada benda. Ni tak ada apa saja, tengok tiang TNB, ada tengok lift. Orang kata, dia ni mana biasa pula main ni. Ada benda lah senyum kan. Saya senyum itu orang. Okey, dua benda tu lah. Rajin senyum tengok orang. Nombor dua, baca surah Al-Mulk. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mudah kita. Minta maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa dan sebagainya. Makasih panggil kami berdua untuk isi program pagi ini. Moga-moga ada kebaikan, ada rezeki dan peluang kita jumpa dan sidi akan datang. Saya serah balik kepada pemilik surat emas kita pada pagi ini, insyaAllah. Alhamdulillah, ini dia perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz Syafi'i Yusugani. InsyaAllah
Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fawaz, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafiq Segani telah mengajak kita, orang kata telah ikat, cuba mengikat hati-hati kita untuk menjadi antara salah seorang pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentara Allah, contoh-contoh yang dibawakan tadi nak tarik kita kepada Rasulullah. Dengan tarikan tadi insya-Allah akan mendatangkan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pusat bagi rindu adalah hati kita. Hati kita. Maka ada satu bait qasidah disebut Kullul qulubi ilal habib tamilu wa ma'i bidzalika syahidun wa dalilu. Kullul qulubi ilal habib tamilu wa ma'i bidzalika syahidun wa dalilu. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين khalilu. Oh sudah, dia kata kullu qulub ilal habibi tamilu. Setiap hati yang dah mula cenderung, yang dah mula condong kepada al-habib bagi Rasulullah. Hati kita ni kalau dah mula cinta kasih kat Nabi SAW, dia kata dia ada satu dalil, dia ada satu contoh, dia ada satu bukti. Macam mana dia katakan hati itu bila dah mula rindu kat Rasulullah? Dia kata wa ma'i bidzalika syahidun wa dalil. Amma dalilu, dia kata ada pun contohnya, ada pun buktinya, dalilnya adalah idza dzakartu Muhammadan, apabila ku sebutkan saja nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarat dumu'ul asyiqina tasilu. Dia kata ketika itulah berlinangan air mata kasih rindu kepada Rasulullah. Tuan-tuan, ada tak satu hari kita, di satu masa kita, bila kita sebut nama Rasulullah, teriak kita. Pasal apa? Rindu kat Nabi SAW. Dan membuktikan rindu tadi kita, cubalah amalkan apa yang telah dikongsikan tadi insya-Allah oleh Ustaz Fawaz, Ustaz Syafiq dan sebagainya. Kita imarahkan surau kita. Kita imarahkan tempat di sinilah tempat persatuan kita, tempat kita nak menerima ilmu, kita beramal dan sebagainya. Tanda kita kasih dan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saf surau kita memerlukan tentuan untuk kita penuhi dan sebagainya. Surau pun cantik, tengok macam ada KLA sah. Ni macam KLA tu. Oh, kampung baru lu bawa macam nak kapal terbang. Subhanallah. Dengan ekornya cukup dengan flash ayah angin tak bunyi dah. Tak bunyi dah. Subhanallah. Cukup semua cukup tuan-tuan. Subhanallah. Baik. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, terima kasih kepada Ustaz Fawaz, terima kasih kepada Ustaz Syafiq, terima kasih kepada seluruh ahli dan kuasa setiap program dan sebagainya, tuan-tuan yang hadir daripada dari Kasar Anggun dan sebagainya, daripada luar sana, daripada seberang pun ada. Subhanallah. Untuk kita bersama-sama pada pagi insya-Allah. Baik. Jadi kita tutup tuan-tuan rahimakumullah, kita sampai kita berdiri insya-Allah, kita berselawat ke atas baginda Rasulullah, tanda kasih dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sama-sama selawat insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت بصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. InsyaAllah saya rasa saya nak minta kesempatan antara minta tolong doa sikit insyaAllah nah. Mudah-mudahan Hero bagi Hero doa sikit insyaAllah berkat amin amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah, dosa anak dan isteri dan keluarga kami ya Allah, seluruh dosa seluruh kami yang hadir pada pagi ini ya Allah. Dosa yang kami lakukan secara bersendirian atau berterangan ya Allah, dosa yang kami lakukan secara tersembunyi ataupun secara beramai-ramai ya Allah, semua dosa kami ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, bagilah pasangan dan anak isteri kami adalah mereka-mereka yang penyejuk mata kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, cambahkanlah cinta dan sayang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kami ya Allah. Bagilah peluang dan ruang pada kami supaya kami dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami ya Allah, sama ada dalam keadaan kami senang atau dalam keadaan kami susah ya Allah. Berilah kekuatan kami dapat menggenggam dengan sunnah kamu di akhir zaman ini ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, bagilah ahli keluarga kami minat dengan benda-benda agama ni ya Allah. Kau pelihara mereka daripada maksiat, dosa zahir dan apa sahaja wabak, penyakit, bencana daripada kampung ini, daripada tempat ini, daripada kawasan ini, negeri dan negara kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, dengan majlis yang kami buat ini ya Allah, kau berilah kami sama-sama yang hadir pada hari ini dapat mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat ya Allah. Bagilah semua yang kami yang hadir pada hari ini ya Allah dapat juga meminum daripada air daripada telaga Al-Kawthar daripada tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, banyak lagi yang ada yang terbuku di dalam hati kami yang Engkau sahaja mengetahui ya Allah. Kau kabulkanlah semua niat dan hajat-hajat kami ya Allah dengan berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.
kasih.